A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan nikmat iman dan Islam, dan Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di dalam bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kenikmatan, bulan yang penuh keagungan. Jadi, alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak menceritakan tentang peperangan yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Okey. Maaf, di sini saya nak menyentuh, sepatutnya saya kena menyentuh peperangan Badar dahulu. Tapi peperangan Badar banyakkan para asatizah sudah sentuh. Saya mungkin pada Ramadan dan 17 Ramadan nanti saya akan sentuh juga. Tapi saya akan menyentuh satu peperangan yang besar juga yang berlaku di bulan Ramadan, iaitu satu peperangan yang berlaku di bumi Andalus, di bumi Spanyol. Yang mana ketika dalam ekspedisi bumi Spanyol, salah satu peperangan yang telah berlaku, yang mana 12,000 tentera Islam melawan 100,000 tentera Kristian. Tentera Kopti ataupun tentera Kristian lah. Dia bawa pimpinan tentera Islam, dia bawa pimpinan Tariq Ibn Ziyad berlawan dengan Rodrik. Okey. Okey, jadi peristiwa ni telah berlaku pada tahun 92 Hijriah. Telah berlaku pada tahun 92 Hijriah, yang mana tentera Islam di bawah Tariq Ibn Ziyad telah mengalahkan tentera Rodrik yang merupakan penguasa Spanyol ketika itu. Jadi pada awal kisahnya, tuan-tuan yang mulia, pada tahun 91, ketika mana kerajaan Bani Umayyah telah menguasai Afrika Utara. Okey, sebelum tu saya nak menerangkan siapakah kerajaan Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ni adalah kerajaan telah diasaskan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 41 Hijriah ataupun 40 Hijrah. Yang mana setelah kewafatan Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan kemudian dilantik Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Hasan telah menyerahkan jawatan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan kerana Sayyidina Hasan berpendapat bahawa Muawiyah bin Abi Sufyan ni adalah seorang yang mahir dalam bersiasi ataupun mahir dalam berpolitik, mahir dalam bidang politik, dan mahir bagaimana untuk mempersatukan umat Islam balik yang telah dikucak-kacikkan oleh puak-puak Syiah ketika itu. Jadi Sayyidina Hasan radhiyallahu an telah menyerahkan tampuk kepimpinan kepada Muawiyah. Muawiyah ni dia bukan meminta jawatan, tetapi diberi jawatan. Kalau ada pendapat bersih yang mengatakan Muawiyah meminta jawatan untuk menjadi khalifah, itu tidak benar. Tetapi dia telah diberi jawatan oleh Sayyidina Hasan radhiyallahu an atas ijtihad memandangkan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu an salah seorang sahabat yang berpintar, salah seorang sahabat yang hebat, salah seorang sahabat yang boleh membangunkan dunia Islam ketika itu, boleh mempersatukan umat Islam ketika itu. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan, dipendekkan cerita, telah memperluaskan kuasa sehingga ke Afrika Utara, dan kemudian setelah kewafatan Muawiyah bin Abi Sufyan telah diambil jawatannya oleh Yazid bin Muawiyah, yang mana zaman Yazid bin Muawiyah ni telah berlakunya kekecohan, berlakunya peristiwa pembunuhan ke atas Sayyidina Husain radhiyallahu an, tetapi difitnahkan ke atas Yazid bin Muawiyah. Padahal yang melakukan perkara tersebut adalah puak-puak Syiah yang berada di Kufah, yang mengadakan helah untuk membunuh Sayyidina Husain radhiyallahu an, dan kemudian yang mana Sayyidina Husain radhiyallahu telah berlaku pengkhianatan dalam tentera Yazid bin Muawiyah, yang mana dia telah diketuai oleh seorang pengkhianat
yang bernama Ziljausan. Dan Muawiyah telah dan tentera Yazid bin Muawiyah. Yang mana Yazid bin Muawiyah ni telah berasa sedih dan kemudian sebab dia tidak dapat menunaikan amanat Muawiyah bin Abi Sufyan supaya menjaga keluarga Husain radhiyallahu an. Dan kemudian dia telah setelah kewafatan Sayyidina Husain radhiyallahu an, dia telah menjaga keluarga Husain radhiyallahu an dan dia dihantar kepada keluarga Husain radhiyallahu an di Mesir, di mana di situlah mereka menetap. Dan salah seorang daripada zuriat Sayyidina Husain radhiyallahu an ialah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Okey, jadi tuan-tuan yang mulia, setelah itu setelah generasi Muawiyah, setelah Yazid bin Muawiyah, kemudian telah disambungkan oleh Muawiyah bin Yazid, dan Muawiyah bin Yazid telah turun daripada jawatan. Setakat itu dia generasi Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan kemudian kerajaan Bani Umayyah ni telah ditadbir oleh dinasti Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam ni telah meneruskan delegasi Bani Umayyah, Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan dan Al-Walid bin Abdul Malik. Okay, saya nak menceritakan di sini zaman pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Ketika ini kerajaan Islam telah berkembang pesat. Mana kerajaan Islam telah bergerak ke sebelah timur, bergerak ke sebelah utara. Sebelah timur telah melangkaui Khurasan, telah melangkaui bumi Cina, telah melangkaui sampai ke perbatasan Cina, dan kerajaan Cina pun mengaku kehebatan tentera Islam dan mereka tidak mahu berperang dengan kerajaan Islam dan mereka menyerah kalah dan membayar jizyah pada kerajaan Islam ketika itu. Yang mana pula zaman Al-Walid bin Abdul Malik ni, di sebelah barat ni telah sampai ke Afrika Utara. Dan akhir sekali mereka telah tentera Islam telah sampai ke bumi Andalus. Okey. Bibit awal pembukaan Andalus. Okey, pada sebelum pembukaan Andalus ni, zaman Andalus ni telah ditadbir oleh seorang raja yang zalim bernama Rodrik. Yang Rodrik ni telah melakukan rampasan kuasa. Rodrik ni telah membunuh ataupun telah menyeksa rakyat Sepanyol ketika itu. Sepanyol dengan Andalus adalah sama ya tempat. Okey. Kemudian di salah satu wilayah Andalus bernama Sabta, yang mana wali Sabta ataupun gubernur Sabta di situ bernama Julian. Julian ni telah menghantar anak perempuannya untuk belajar di tempat Rodrik. Dan apa yang telah berlaku? Anak perempuan dia telah dirogol oleh Rodrik. Dan Julian mempunyai sifat dendam terhadap Rodrik ketika itu. Dan kemarahannya amat sangat ketika itu. Jadi ketika itu tuan-tuan, tentera Islam di bawah kerajaan Islam ketika itu, di bawah pimpinan Al-Walid bin Abdul Malik, dari mana gubernur di Afrika Utara ataupun di wilayah Kairawan, Musa bin Nusair, dan anak didik Musa bin Nusair adalah Tariq bin Ziyad rahimahullahu ta'ala. Tariq bin Ziyad telah diamanahkan oleh Musa bin Nusair untuk menjaga wilayah Tonga. Wilayah Tonga. Yang mana di wilayah Tonga ni, Tariq bin Ziyad telah diamanahkan oleh Musa bin Nusair untuk mentadbir wilayah tersebut. Telah diamanahkan oleh Musa bin Nusair untuk mentadbir wilayah tersebut. Okey, Musa bin Nusair telah berpandangan jauh supaya dia nak mendapatkan Andalus. Kemudian mendapatkan semua Eropah. Dan kemudian menawan kota Konstantinopel dari arah barat. Yang mana ketika itu adalah perancangan Musa bin Nusair untuk mengembangkan dakwah Islam ataupun mengembangkan kekuasaan Islam, mengembangkan ajaran Islam ketika itu. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Ketika itu tidak ada kesempatan lagi. Tapi apa yang berlaku selepas itu, setelah itu, Julian
telah meminta pertolongan daripada Tariq bin Ziyad. Dan Julian telah mengutuskan surat kepada Tariq bin Ziyad untuk berperang dengan Roderick. Yang mana dia tahu Tariq bin Ziyad adalah seorang panglima yang hebat, seorang panglima yang gagah, seorang panglima yang agak kuat ketika itu. Dan Tariq bin Ziyad telah memeluk Islam ketika dia umur 39 tahun. Dan dia membuka Andalus ketika umur 42 tahun. Seorang yang cepat dan tak mau ketinggalan dalam sejarah pembukaan Islam ni. Tak mau ketinggalan dalam penerusan dakwah, kerja dakwah ni. Dia cepat bergerak. Dan Julian telah memutuskan surat dengan Tariq bin Ziyad, telah berjumpa Tariq bin Ziyad dan mengadakan temu janji dengan Tariq bin Ziyad. Jadi apa yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ketika itu, tuan-tuan? Beliau telah mengutuskan surat kepada Musa bin Nusain. Musa bin Nusain pula mengutuskan surat pada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik ketika itu. Dan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik membalas surat mereka dengan menyatakan bahawa sesungguhnya Khalifah telah bersedia mengisikan mereka untuk membuka Andalus. Apa jalan pertama yang telah dibuat, strategi pertama yang telah dibuat oleh Musa bin Nusain? Dia menghantar Tarif bin Malik ke bumi Andalus untuk meninjau keadaan bumi Andalus pada tahun 91 Hijrah. Dan kemudian bila Tarif bin Malik telah kembali, maka dia mempersiapkan tentera-tentera dia yang di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad pada awalnya berjumlah 5,000. Pada awalnya berjumlah 5,000. Atau lebih kurang jumlah 7,000. 7,000. Dan Tariq bin Ziyad pada tahun 92 Hijriah, iaitu pada bulan Syakban 92 Hijriah, bergeraklah Tariq bin Ziyad dengan tenteranya berjumlah 5,000 ke sepadan Andalus, menyeberangi laut, dan mereka telah mendarat di Jabal Tariq ataupun dinamakan Gibraltar, Jabal Tariq. Jadi ketika itu Tariq bin Ziyad kemudian telah menelusuri 5,000 lagi, 7,000. Tariq bin Ziyad 7,000 dan kemudian telah menyusuri 5,000 lagi tentera-tentera Islam yang lain. Jadi jumlah tentera Islam ketika itu adalah 12,000 orang. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan yang mulia? Ketika mana semua tentera Islam telah lengkap belum jumlah 12,000 orang, Tariq bin Ziyad telah membakar kapal-kapal tentera Islam ketika itu dan mengatakan kata semangat, sekarang ni laut di belakang kamu dan musuh di hadapan kamu dan laut di belakang kamu. Sama ada kita menang ataupun kita syahid di medan pertempuran ini. Jadi dia menaikkan semangat dalam tentera Islam itu supaya tidak berundul dalam medan pertempuran. Jadi dipendekkan cerita, tuan-tuan, Roderick telah tahu mana tentera Islam telah sampai sebanyak 12,000 orang di selatan Andalus ataupun di selatan Spanyol. Jadi dia telah daripada Toledo ataupun dalam bahasa Inggeris Toledo, pusat pemerintahan Spanyol ketika itu di Toledo ataupun Toledo, dia telah bergerak dengan tentera dia berjumlah 100,000 untuk melawan tentera Islam ketika itu. Jadi dipendekkan cerita, tuan-tuan, pada tahun 97 Hijriah, apa yang berlaku? Pasukan Tariq bin Ziyad telah bertembung dengan pasukan Roderick. Tahun 92 Hijriah, 28 Ramadan, tahun 97 Hijriah. Daripada peperangan tersebut, 28 Ramadan, peperangan tersebut telah berlangsung selama 4 hari ataupun mengatakan 8 hari, ada yang mengatakan 6 hari. Kita melihat bahawa mereka berperang di bulan puasa dan mendapatkan kemenangan di hari raya. Di bulan Syawal, di bulan raya mereka mendapatkan kemenangan. Itulah
kebenaran yang hakikinya pada umat Islam ketika itu. Okey, pada awal pertempuran yang mana berlaku, Tariq bin Ziyad telah menaikkan kata semangat, kata-kata taujihad kepada tentera-tenteranya bahawa kita ni tentera-tentera Islam, jangan mundur, jangan lari dan mendapat pertempuran. Dan bahawa kita tetap dengan pegangan agama kita, dengan pegangan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kemudian Tariq bin Ziyad terus bertakbir. Ketika itu ketika mana musuh telah menyerang, 100,000 telah menyerang dan Tariq bin Ziyad berhadapan dengan musuh. Dan satu sudut yang lain adalah Hilah Tariq bin Ziyad meletakkan pasukan-pasukan pemanah di seberang sungai yang dasarnya dia meletakkan pasukan-pasukan pemanah. Di sini kita lihat betapa pentingnya pasukan pemanah dalam satu medan pertempuran, bahawa ikut strategik yang mana pasukan pemanah ni dia satu sudut untuk menghalang pasukan musuh. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan? Tariq bin Ziyad telah bergerak dan musuh pun telah menyerang. Mereka pukul musuh, mereka lawan dengan musuh dan kemudian mereka berpatah balik. Tentera Islam berpatah balik. Iaitu melarikan sekejap diri untuk membuat hilah. Jadi musuh yang ramai itu menyangka tentera Islam telah kalah. Jadi mereka serbu beramai-ramai. Apabila tentera Islam telah menyeberangi sungai ketika itu, pasukan pemanah Islam telah bersedia memanah pasukan musuh. Rodrik ketika itu telah pasukan tentera Kristian yang di bawah pimpinan Rodrik ketika itu banyak telah korban di batang sungai dan banyak mereka berkenimpangan ketika itu. Jadi tuan-tuan yang mulia, jadi peperangan berterusan sehingga 4 hari, ada yang mengatakan 8 hari, dan pada akhir peperangan tersebut tentera Islam telah membuat satu serangan yang mengejut. Lepas Qiyamul Lail, selepas bangun subuh, mereka membuat serangan serentak mengejut. Yang mana ketika itu pasukan musuh baru bangun tidur ketika itu. Mereka tak mampu nak bertahan. Ketika itu mereka tak mampu nak bertahan. Dan tak mampu melawan serangan yang bertali arus daripada tentera Islam. Dan akhir sekali Rodrik ketika itu pun juga telah terkorban juga ke dalam peperangan tersebut. Peperangan tersebut bernama Peperangan Wadi Luka ataupun Peperangan Wadi Bilbat dalam ekspedisi pembukaan Andalus. Kita lihat pengajaran bagaimana tentera Islam telah berjaya dalam peperangan. Mereka berperang di bulan Ramadan dan kejayaan di bulan Syawal. Mereka berperang berhabisan dalam bulan Ramadan dan tapi kejayaan di dalam bulan Syawal, di dalam bulan raya ketika itu. Jadi tuan-tuan yang mulia, ketika mana peperangan telah selesai di peperangan Wadi Luka ataupun peperangan Wadi Bibat telah selesai, tentera Islam telah bergerak ke satu wilayah lain. Dalam peperangan Wadi Luka, tentera Islam yang jumlah 12,000 telah terkorban separuh daripada tentera Islam. Jadi jumlah 6,000 tentera Islam telah terkorban dan 6,000 masih meneruskan perjuangan. Satu harga yang mahal yang terpaksa dibayar oleh tentera Islam ketika itu untuk membebaskan bumi, untuk pembukaan bumi Andalus, untuk menampakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diingatkan bahawa tentera Islam ketika itu kebanyakan berbangsa barbar, bukan bangsa Arab. Dia orang ajam macam kita juga, macam orang Melayu juga, orang ajam. Tetapi mereka telah bergerak di bumi Andalus untuk fikir agama mereka, untuk fikir sampaikan agama mereka. Dan 6,000 telah terkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka telah bergerak sehingga mereka dan telah sampai tentera-tentera Islam yang lain di bawah pimpinan Musa bin Nusair ketika itu. Kebanyakan Musa bin Nusair adalah tentera Islam yang berbangsa Arab. Dan Musa bin Nusair ketika itu adalah seorang panglima yang berumur 72 tahun. 72 tahun dalam ekspedisi tersebut. Tariq bin Ziyad berumur 42 tahun dan panglima besar dia, Musa bin Nusair, dia berumur 72 tahun. Dan Musa bin Nusair ni, saya nak ceritakan sedikit tentang Musa bin Nusair. Dia telah berjihad jalan Allah SWT, telah berperang di jalan Allah SWT dan telah berdakwah di muka bumi Allah SWT ketika umur dia 20 tahun. Dan mereka dan sampai bumi Andalus
Umur dia 72 tahun dan dia tidak balik ke kampung dia. Terus sampai ke agama. Jadi, tuan-tuan yang mulia, Musa bin Nusair ni adalah cucu angkat kepada Khalid Al-Walid. Nusair adalah anak angkat kepada Khalid Al-Walid yang telah diislamkan Khalid Al-Walid ketika tentera Islam membuka satu tempat bernama Hirah. Kemudian Nusair ni telah menjadi tawanan Khalid Al-Walid, telah diislamkan dan kemudian telah dididik dengan ajaran Islam. Musa bin Nusair ni dalam kehidupan dia sentiasa mendengar cerita para sahabat. Sentiasa mendengar cerita para sahabat daripada ayah dia, daripada sahabat-sahabat yang masa kecil bersama Nabi SAW yang umur dia panjang, contohnya Abdullah bin Umar. Dan Musa bin Nusair ni adalah tabi'in. Tariq bin Ziyad ni adalah tabi'in. Maksudnya tabi'in ni orang yang mengikut para sahabat dan mengikut Nabi. Orang selepas Nabi. Tabi'in ni orang yang mengikut tabi'in. Yang mengikut sahabat dan mengikut Nabi. Selepas para tabi'in ni. Jadi sini, tuan-tuan yang boleh. Dan Musa bin Nusair telah bergerak mengikut jalan yang lain. Dan sebagai tentera Musa bin Nusair telah membuka bumi Portugal. Portugal ketika itu di bawah pimpinan anaknya sendiri, Abdul Aziz bin Musa. Dan ketika itu tentera Islam telah bertemu bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair telah bertemu di satu tempat bernama Toledo ataupun Tulaitulah. Di situlah mereka bergabung. 18,000 orang bergabung dengan 6,000 tentera Islam di bawah Tariq bin Ziyad. 18,000 bawah pimpinan Musa bin Nusair. Mereka bergabung di mana Panglima Musa bin Nusair telah mengetuai dan kemudian dibantu oleh orang kanan Tariq bin Ziyad. Mereka menyempurnakan pembukaan bumi Andalus keseluruhannya. Sehinggalah pada tahun 95 Hijriah, tepat 3 tahun mereka telah membuka bumi Andalus. Dan mereka telah sampai ke bumi macam orang kata Barcelona semua mereka telah sampai. Dan mereka telah membuka bumi tersebut dengan begitu mudah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telah sempurna pembukaan bumi Andalus pada tahun 95 Hijriah. Tibalah surat daripada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik kepada Tariq bin Ziyad, pada Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad, dan minta mereka berpulang segera ke bumi Syam. Untuk kembali datang ke bumi khalifah ketika itu. Jadi Musa bin Nusair fikir, kenapa aku boleh pulang? Aku nak meneruskan lagi pembukaan bumi Andalus. Dengan perasaan sedih, perasaan hiba, Musa bin Nusair dengan Tariq bin Ziyad telah meninggalkan bumi Andalus, dan mana dia telah dilantik telah ditinggalkan bumi Andalus tersebut. Kemudian ada salah seorang gubernur telah dilantik untuk mentadbir bumi Andalus. Mereka pulang ke bumi Syam ketika itu ataupun di Dimashq ketika itu. Ketika itu Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah sakit kering. Sedang sakit kering. Dan kemudian Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah meninggal dunia. Dan kemudian telah naiklah Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik pun berfikiran begitu. Musa bin Nusair perlu menjadi hawari dia ataupun bodyguard dia. Dan tak perlu pergi ke bumi Andalus lagi. Sebab dia risau kalau tentera Islam telah sampai ke bumi seterusnya ke yang bawah seterusnya, dia risau akan keselamatan tentera Islam yang lain ketika itu. Jadi ketika mana dalam perjalanan haji, yang mana Musa bin Nusair telah berkhidmat sebagai pengawal kepada Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, dan kemudian dalam perjalanan pulang ketika sampai di Madinah, Musa bin Nusair telah mendoakan doa untuk dirinya, ya Allah, jika umur aku panjang, teruskan aku bumi jihad. Jika umur aku pendek, kau matikanlah aku di bumi ini. Dan kemudian tak berapa lama kemudian Musa bin Nusair telah sakit dan telah wafat pada tahun 98 Hijriah ketika umur dia 78 tahun. Masya Allah. 50 tahun telah diabadikan bumi jihad dan tak balik langsung ke bumi tempat asalnya. Itulah pengorbanan para tabi'in ketika itu untuk menyampaikan agama. Dan kemudian Tariq bin Ziyad dikatakan telah wafat pada tahun 102 Hijriah. 102 Hijriah. Okay, ketika itu umur dia baru dalam 50 tahun.
Mereka yang telah berjuang di Allah SWT telah nyampaikan bumi Islam di bumi Andalus ni ketika dia dalam bulan Ramadan. Jadi selama 3 tahun mereka di bumi Andalus, mereka sempurnakan pembukaan bumi Andalus ni. Jadi setakat itu sajalah apa yang nak sampaikan. Minta maaf saya tak sentuh peperangan Badar terlebih dahulu sebab peperangan Badar ramai ustaz-ustaz dah sentuh. Tapi saya sentuh peperangan bumi Andalus yang mana para asatizah tidak pernah sentuh. Daripada tahun 92 Hijriah sampai 95 Hijriah ada pembukaan bumi Andalus. Jadi setakat ini adalah sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang lemah tu sebenarnya daripada yang perlu saya baiki, insya-Allah teguran daripada para sahabat saya amat alu-alukan. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.